Hadirin yang dihormati sekalian, umat Islam sedang menyambut tahun baru Hijrah bagi memperingati penubuhan negara masyarakat majmuk di kota Madinah 1430 tahun yang lalu, yang lahir daripadanya perkataan masyarakat Madani yang dicetuskan oleh Ibnu Khaldun dalam buku ciptaannya yang terjemah ke dalam berbagai bahasa. Umat Islam memperingati penubuhan negara masyarakat majmuk dalam keadaan jumlah penganut agama Islam adalah minoriti dibanding dengan jumlah keseluruhan penganut berbagai agama yang terlibat dalam penubuhannya di peringkat awal. Dan negara itu berlangsung sehingga lebih 14 abad, sehingga tamat dengan kejatuhannya apabila umat Islam sendiri tidak berpegang dengan ajaran agama mereka. Maka pas berharap rakan-rakan yang bukan Islam jangan mengambil contoh daripada Islam UMNO, dan pas ingin membuktikan kita boleh berpakat. PAS ingin membuktikan kita boleh berpakat dan setia dengan perjanjian dalam pakatan. Inilah ajaran Islam. Saudara-saudari, alhamdulillah kita bersama tinggal dalam negara Malaysia yang dibentuk di atas masyarakat majmuk. Semua kaum besar di Asia berada di sini. Semua kaum besar di Asia berada di sini. Sepatutnya kita membuka mata dengan realiti yang ada, sehingga kita tidak boleh menganggap rakan ini adalah pendatang, bukan penduduk asal. Kerana kita semua tidak terasa asing di sini. Bahkan bila kita bertemu di luar negara, kita terasa bersama di bersatu negara. Bila sama-sama pergi ke luar negara, kita bertemu di luar negara, di airport, China, India, walaupun di India, walaupun di China, kita merasa kita satu negara. Satu peristiwa yang menarik, saya pergi melawat Datuk Syed Ibrahim di Bionis ketika beliau membuat pembedahan. Kami singgah di Brussels, di airport. Kami nak sembahyang, tak tahu kiblat, tak tahu timur barat. Saudara Bapak Krishnan pergi tanya, mana timur barat? Walaupun dia tak sembahyang, bacakan dia. Faham yang berlandaskan Islam menganggap semua manusia adalah sama, kerana realiti mereka percaya kepada Tuhan yang satu, walaupun selepas itu adanya penganut agama yang melantik Tuhan-Tuhan yang banyak yang sangat bercanggah dengan ajaran Islam. Tetapi semuanya mengaku kepada Tuhan yang satu sahaja, pencipta alam yang maha berkuasa. Maka di atas prinsip akidah ini, Islam mewajibkan kerajaan berlaku adil kepada semua tanpa mengira bangsa dan agama yang berlainan. Islam menganggap semua manusia daripada keturunan Adam dan Hawa. Adapun bangsa dan bahasa yang berbeza, warna kulit yang berlainan, taraf hidup yang tidak sama berlaku kemudian. Semua perbezaan itu berbentuk selepas proses masa yang panjang. Islam menjadikan perbezaan itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang Maha Esa ialah Dia mencipta langit dan bumi, dan Dia mencipta kamu berbagai-bagai bahasa dan warna kulit. Maka Islam mewajibkan adil kepada semua manusia. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kamu memerintah di kalangan manusia, hendaklah kamu berlaku adil. Haram berlaku zalim sesama manusia dalam segala aspek, hatta di peringkat antarabangsa. Di masa aman dan berperang, apalagi kalau kita semua dalam satu negara, maka lebih haram lagi kalau kita berlaku zalim. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
berlaku peristiwa apabila anak bergubernur Mesir kalah lomba kuda dengan seorang penganut Kristian Koptik di Egypt, di Mesir. Oleh kerana dia kalah, dia marah. Patut kamu menangkan aku. Aku anak bangsawan. Kalau main golf dengan aku, bagi aku menang. Sekarang ni golf lah. Bagi aku menang. Kamu bakal kalah, saudara. Tiba-tiba si Kristian Ortodok Koptik mengalahkan anak gubernur. Ditampaknya, dipukulnya. Lalu anak gubernur datang ke Madinah menemui Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan ribuan batu di zaman itu, Umar menulis surat kepada gubernurnya di Mesir, Ammar bin Auf, supaya datang ke Madinah bersama dengan anaknya yang zalim itu. Setelah datang ke hadapan Khalifah Umar bertanya, benarkah kamu melakukan ini? Dia kata betul. Umar mengatakan, Islam menyamakan hak keadilan di kalangan manusia. Walaupun kamu anak gubernur, bila kamu buat salah, kamu mesti dihukum. Umar mengatakan, ya Amar, mata sta'battumun nas wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Wahai Amar, sejak bila kamu memperhambakan di kalangan manusia, Tuhan menjadikan semua manusia dilahirkan dari perut ibu mereka merdeka, tidak ada hak. Perpaduan di kalangan manusia tidak berlaku dengan aspek ekonomi sahaja, aspek politik sahaja, dalam perbatasan negeri dan serantau sahaja, keturunan bangsa sahaja, tetapi perpaduan itu pernah berlaku dengan konsep adil untuk semua, dengan maksud menyeluruh, tanpa mengira hanya satu aspek sahaja. Bahkan merangkumi aspek rohani dan jasmani, individu, keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa. Kerana naluri manusia yang hidup bermasyarakat tidak menjadikan satu bangsa itu menghasilkan segala keperluan hidup, berlakunya kepelbagaian kebolehan dan kepunyaan. Kalau negeri minyak berbangga dengan minyak petrol dia, negeri pertanian tak bagi makanan, mampu dia. Kalau negeri pertanian berbangga dengan pertanian dia, negeri minyak tak hantar, tak maju dalam bidang pertanian. Kalau tak ada negara industri, tidak ada kemajuan dalam bidang-bidang yang berbagai-bagai bidang ini. Maka kepelbagaian ini adalah pembahagian kehidupan bermasyarakat, masyarakat madani, masyarakat yang bertamadun, yang mengumpulkan manusia antara satu sama lain. Hari ini kita bincang pasal cuaca dunia yang tidak menentu. Salah menyalah di antara satu sama lain. Semuanya salah. Kerana tidak kembali berkonsep persaudaraan manusia. Manusia berbagai kebolehan, berbagai kemampuan. Selepas itu hendaklah ada pertukaran keperluan yang mewajibkan pencampuran yang berkonsepkan adil dan menghapuskan segala bentuk zalim di antara satu sama lain. Di atas semangat persaudaraan kemanusiaan, walaupun berbeza dalam perkara yang banyak. Kalau tak ada pekerja-pekerja India di estate, di mana kita dapat gedah untuk buat tayar dan kasut? Walaupun peranan mereka dianggap orang miskin, kuli, peranan mereka besar.